Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang anda lihat di sini, nama saya Amin Faris bin Nasri. Saya merupakan calon ke-12 bagi pemilihan calon-calon MT dan juga Exco di PAC bagi sesi 2021 dan juga 2022. Baiklah, dalam video ini saya akan membentangkan 3 manifesto saya yang utama. Baiklah, saya teruskan dengan manifesto saya yang pertama, iaitu memperkasakan komuniti e-sport dan sukan permainan dalam kalangan pelajar UiTM ke tahap profesionalism. Baiklah, seperti yang kita tahu, sukan ini adalah sangat luas. Seperti yang sekarang ini kita ada sukan elektronik, sukan permainan. Sukan elektronik kita boleh lihat iaitu platformnya lah permainan digital ataupun game yang kita tahu itu Mobile Legend, PUBG Mobile, Valorant dan sebagainya. Dan dari segi sukan permainan, kita boleh lihat bola sepak, badminton, rugby, hoki dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin fokuskan, apabila saya mengatakan professionalism, saya ingin pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang sukan ini merasakan ataupun dapat pengalaman mereka sebagai bermain dalam arena profesional, iaitu dengan mengadakan program-program ataupun tournament yang melibatkan sukan-sukan ini. Baiklah, bila saya mengatakan tournament dari segi e-sport, kita boleh lihat baru-baru ini di PAC mengadakan tournament Mobile Legend. Jadi di situ saya mendapatkan satu ilham untuk mengadakan tournament yang melibatkan hampir semua permainan e-sport dipertandingkan, supaya saya yakin ramai yang di luar sana mempunyai minat e-sport yang berlainan. Ada yang berminat Mobile Legend, PUBG Mobile, Valorant dan sebagainya. Jadi situ saya ingin memfokuskan kepada 3 game yang utama, di mana saya boleh lihat Mobile Legend, PUBG Mobile dan juga Valorant ini menjadi satu minat yang besar dalam kalangan pelajar-pelajar. Jadi saya ingin mempertengahkan platform itu supaya mereka dapat menyertai dan dapat bermain dengan semangat yang mereka ingin bertanding untuk menang dalam tournament itu. Jadi dari segi sukan permainan pula, saya ingin seperti yang kita tahu, dalam di hari ini agak sukar kita untuk mengadakan sukan permainan seperti bola sepak, rugby, hoki, badminton dan sebagainya. Jadi saya yakin dengan kita boleh membuat satu berita sukan di dalam kelab di PAC, mana kita boleh menghantar berita-berita sukan yang terkini, mungkin melibatkan bola sepak, badminton, hoki dan sebagainya, ke grup-grup WhatsApp. Jadi di situ kita boleh lihat apabila pelajar melihat kita MT ataupun Exco menghantar berita-berita sukan yang melibatkan bola sepak ataupun badminton dan sebagainya. Jadi situ pelajar-pelajar melihat yang di PAC ini cakna ataupun mereka mengambil juga bahagian mereka dalam bidang sukan permainan ini. Jadi situ mereka dapat merasakan yang kelab aku ni hebat juga. Maksud mereka ni ambil tahu pasal sukan. Maksudnya aku ni bukanlah dalam kelab yang bukannya hanya hadap buku sahaja. Begitu. Baiklah, itu manifesto saya yang pertama. Baik, kita teruskan dengan manifesto saya yang kedua, iaitu mentor-mentee session sebagai satu platform untuk meningkatkan akademik pelajar. Baik, mentor-mentee session ini satu program di mana pelajar-pelajar semester atas membuat satu perjumpaan ataupun satu pengajaran kepada pelajar, yang terutama sekali kepada pelajar-pelajar baru, pelajar-pelajar semester 1 yang mereka mungkin ada yang mungkin tak jelas lagi bagaimana format-format penilaian akhir nanti, dan saya yakin mereka juga agak risau. Mungkin mereka akan merasakan SEM 1 ni mungkin aku tak dapat nak catch up. Sebab apa? Mungkin dari segi faktor shock, culture shock. Mungkin mereka baru saja masuk ke universiti ni, mereka agak rasa kekok dan sebagainya. Jadi di situ dengan adanya mentor session ini, sini-sini dapat membantu mereka, memberikan tips dan tricks bagaimana untuk mereka score dalam setiap subjek yang mereka ada, yang mereka perlu jawab pada penilaian akhir nanti. Dari situ kita dapat bantu meningkatkan akademik pelajar ini. Dari situ mereka mendapat rasakan, aku rasa lebih yakin untuk menjawab penilaian akhir ni. Macam tu. Baik, kita teruskan dengan manifesto saya yang terakhir, iaitu membentuk favorable environment dalam kalangan pelajar, sama ada di luar ataupun di dalam waktu pembelajaran.
Baiklah, favorable environment ni saya maksudkan di mana saya ingin mewujudkan satu persekitaran yang pelajar-pelajar suka untuk bergaul, suka untuk bersosial antara satu sama lain. Kerana dalam alam universiti ini kita perlu sosial yang tinggi. Maksudnya kita perlu mendapatkan kerakan yang baik dari segi untuk membentuk kita punya jati diri ataupun membentuk kita punya communication skill. Jadi di situ saya ingin bentuk dari segi mungkin senior-senior yang mungkin belajar satu-satu rasa yang mereka takut. Mereka ada banyak soalan tapi mereka takut nak tanya dengan mereka ni. Mereka takut yang mereka ni hanyalah seorang pelajar baru. So mereka agak rasa sikit, mungkin agak rasa kekok, janggal untuk bertanya dengan senior-senior ataupun MT-MT, esko-esko yang ada. Jadi saya ingin mengelakkan perkara ini dengan menunjukkan satu favorable environment yang mereka suka untuk bertanya. Mereka tak ada halangan untuk bertanya, mereka tak ada rasa kekok atau berjanggal dan sebagainya untuk bertanya kepada mereka-mereka ini. Jadi di situ kita melihat mereka akan merasa selesa dengan MT. Mereka boleh bertanya, mereka boleh tahu, mungkin mereka boleh tanya apakah tugasan MT, apakah tugasan esko. Di situ mereka boleh ada minat untuk menjadi salah seorang MT ataupun esko. Dan juga bila saya katakan di dalam maupun di luar waktu pembelajaran, saya fokuskan kepada classmate mereka sendiri, classmate kita sendiri. Dan saya yakin perkara ini sering berlaku dalam pelajar semester 1 ataupun pelajar baru. Dan memang mereka mungkin, saya yakin mereka setiap mereka menjalani MDS iaitu Minggu Disiplin Siswa, di mana mereka berkenalan antara satu sama lain. Tapi saya yakin mereka memerlukan lebih lagi untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Dan di situ apabila mereka dapat berinteraksi dengan elok, dengan baik, sama ada dalam bentuk kelas, mereka dapat bentuk grup dengan baik. Tak perlu mereka rasa nak pilih-pilih kawan, ni tak nak lah, ni tak nak, ni nak, ni tak nak. Jadi di situ mereka tak perlu ada rasa itu. Mereka okey saja dengan semua orang yang ada. Mereka okey saja dengan semua rekan sebaya mereka, dengan classmate mereka, maupun dengan sini-sini ataupun MT-MT esko dalam DPAD ini. Baiklah, dengan itu akhirlah saya punya manifesto yang terakhir, manifesto yang ketiga. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa undi.